Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar berkenaan dengan bab 4, iaitu tajuk baru, iaitu kod arahan. Untuk kali ini kita akan belajar 4.1, iaitu pangkalan data dan SQL. Apa yang dimaksudkan dengan pangkalan data dan SQL? So, sebelum tu kita tengok standard pembelajaran 4.1.1, iaitu menerangkan maksud dan penggunaan pangkalan data dan juga structured query language, iaitu SQL. Sebelum kita pergi kepada pangkalan data, kita kena tahu apa itu maksud data dan maklumat. Data dan maklumat ni ada kaitan dengan pangkalan data, Jadi sebelum menjadi satu pangkalan data, kita perlukan data. Data ini adalah satu bahan mentah yang diperolehi daripada pengguna. Contohnya, cikgu nak dapatkan maklumat berkenaan dengan anak-anak pelajar ni lah, iaitu nama, nombor telefon, bilangan adik-beradik. Cikgu kutip satu persatu data-data tersebut. Kemudian data tersebut diproses menjadi satu maklumat. Iaitu maklumat adalah pengumpulan, pemprosesan dan penganalisaan data menjadi satu maklumat yang berguna. Contoh, nama, nombor telefon dan bilangan adik-beradik tadi apabila diproses dan disimpan dalam satu sistem. Kemudian apabila kita nak menggunakan ataupun nak mencapai data tersebut, kita boleh cari dalam sistem tersebut. Maknanya, data yang mentah tadi telah diproses menjadi satu maklumat yang berguna. Kita masuk kepada hubungan. So kita tengok dulu hubungan di antara data dan maklumat. Ini contoh data berkenaan dengan bunga raya. Nama bunga raya tu, nama dia yang betul lah. Kemudian nama tradisionalnya apa, nama Inggerisnya apa, nama saintifiknya apa. Kemudian diisytihar sebagai bunga kebangsaan bila. Kemudian diproses menjadi satu maklumat lengkap. Maknanya data daripada banyak data ni, apabila diproses jadi satu maklumat. Terusnya, pangkalan data. Apa yang dimaksudkan dengan pangkalan data? Pertama, tempat pengumpulan dan penyimpanan data secara berpusat, iaitu kita kumpulkan segala maklumat di dalam satu tempat. Nombor 2, koleksi data-data tersebut adalah saling berhubung antara satu sama lain. Contohnya, data-data yang cikgu dah kutip, setiap pelajar letak dalam satu tempat dan dia berhubung antara satu sama lain. Contoh, cikgu nak dapatkan sistem maklumat pelajar, jadi dia berhubunglah antara nama, kemudian nombor telefon, alamat dan sebagainya, berhubung. Kemudian seterusnya, nombor 3, tidak berlaku pengulangan data. Contohnya, data seorang pelajar tu dah ada, tapi kalau kita tidak menggunakan pangkalan data, kita akan kutip semula data tersebut. Contoh, kalau isi borang isi borang, borang tak jumpa, isi semula. Jadi bertindan, nama yang sama, pelajar yang sama, 2-3 borang. Kalau pangkalan data ni mudah, kita dah boleh cari maklumat pelajar yang kita nak cari tu. Dan yang keempat, memudahkan data dan maklumat disimpan, dicapai dan dikemas kini.
Macam cikgu cakap tadilah, kalau kita nak cari satu-satu seorang pelajar, maklumat pelajar tersebut, kita mudah mencarinya, mudah menyimpannya, mudah dicapai. Dicapai tu maknanya mencarilah dan dikemas ini. Terusnya, untuk pengurusan data ada dua kaedah, iaitu sistem fail dan sistem pangkalan data. Okey, sistem fail yang macam cikgu cakap tadilah, secara manual, iaitu borang dan sebagainya, dan juga nak canggih sikit elektronik. Tapi yang paling perfect ataupun yang paling sempurna, yang paling mudah adalah sistem pangkalan data, iaitu sistem pemprosesan yang paling cekap. Okey, yang cekap. Okey, seterusnya adalah kita tengok sistem file tadi ya. Sistem file secara manual, seperti yang diterangkan tadi, borang. Okey, borang disimpan dalam kertas, iaitu borang kertas. Lepas tu file kertas tadi, borang tadi disimpan dalam satu kabinet file. Siapa yang mengambil masa yang lama? Contohnya macam cikgu nak cari file awak lah. Cari belik satu-satu dalam satu kabinet. Rekod sukar diubah. Maknanya bila dah tulis kat situ, nak ubah, kena pula isi borang baru. Okey, ruang yang besar diperlukan untuk menyimpan data. Maknanya bilik tu besar lah. Sebab makin lama makin ramai pelajar kan. Okey, bertambah. Jadi kabinet pun kena tambah. Jadi tempat penyimpanan dia pun perlu diperbesarkan. Ruang tu mesti besar. Okey, manakala sistem fail elektronik pula dia menggunakan komputer. Data direkod dalam fail komputer, disimpan dalam peranti komputer, senang diubah, capaian memakan masa yang singkat. Dia macam lebih kurang pangkalan data jugalah. Okey, terusnya sistem pangkalan data. Okey, fungsi sistem pangkalan data adalah sistem yang cekap, dia menyepadukan koleksi data. Okey, data-data yang kita simpan tu dia kumpul dan disepadukan. Okey, cekap. Sistem yang cekap sebab senang nak cari. Kita type saja keyword, ataupun kita type contoh yang cikgu buat carian ID kan. Okey, type saja nama, keluarlah nama ID pelajar, ID dia 5 yang cikgu buat tadi, yang cikgu buat hari tu kan. Siapa yang gunalah, siapa tak guna dia tak tahulah. Maknanya cikgu kumpulkan semua data-data tu, kemudian cikgu buat satu sistem pencarian ID. Dengan menaik IC saja, dia akan keluarkan data berkenaan dengan ID dia 5, dan tingkatan berapa. Okey, so cekap, maknanya tak perlulah kita cari satu persatu. Okey, kebaikannya memudahkan capaian. Okey, mudah cari. Pengurusan dan capaian, pengurusan dan pengemas-kinian. Nak edit semula boleh, nak uruskan boleh, nak capai boleh. Okey, mengelakkan pengulangan data yang seperti yang diterangkan tadi. Data tidak akan berulang. Maknanya kalau dah ada nama Amirul, kita search je nama Amirul, keluarlah data Amirul. Kalau nama Afiq, keluarlah Afiq. Kalau nama Akil, keluarlah Akil. Kalau nama Haifa, keluarlah Haifa. Type saja. So tak perlu kita minta balik. Okey Haifa, data awak cikgu tak dapat lagi. So dengan adanya sistem ni, pangkalan data ni, kita boleh cari, search. Macam cikgu buat hari itulah. Minta maklumat berkenaan dengan unit uniform, kemudian kelab dan persatuan serta kelab sukan.
Jadi bila kita cikgu kutip data tu, cikgu simpan dan cikgu tahulah nanti siapa yang masuk kelab bahasa Melayu, siapa masuk kelab komputer dan sebagainya. Okey. Dan seterusnya, menjaga integriti data. Maknanya dalam sistem tersebut tak ada orang boleh tengok kecuali pembina sistem ataupun orang yang mencari maklumat tersebut. Okey. Jadi integriti ni macam orang kata lebih kurang macam sama jugalah keselamatan data, maknanya kerahsiaan IC ke apa ke kan. Maknanya orang nak cari IC tu, orang yang tahu orang nak cari maklumat kita tu, orang tahu yang IC saja, IC kita je. Okey, jadi integriti lah tu. Dan juga menjaga keselamatan data. Maknanya jaranglah kalau data tu hilang, kecuali di-delete oleh seseorang ataupun di-hack lah, hackers, ataupun terkena virus. Sistem terkena virus, data dia makan data, hilang habis. Kecuali macam itulah. Kalau contohnya kalau sistem manual tu, file kemungkinan dimakan anai-anai, kemungkinan hilang, kemungkinan terbakar. Jadi tak selamat data. Okey. Dan contoh pangkalan data adalah aplikasi pangkalan data murid APDM yang cikgu selalu duk minta kehadiran, kemudian minta ID My Sejahtera, nak save dalam ni lah, aplikasi pangkalan data murid ni lah. Kehadiran pun setiap hari akan diisi dalam ni APDM. Kemudian maklumat peribadi pelajar pun simpan dalam APDM. Semualah berkenaan dengan pelajar. Jadi senang apabila kita nak mencari maklumat pelajar je, kita cari dalam aplikasi pangkalan data murid APDM. Yang kedua, sistem ni pun berkaitan dengan sekolah juga, iaitu sistem analisis peperiksaan sekolah SAPS. Ni maksudnya apabila melaksanakan peperiksaan, cikgu akan isi markah-markah. Markah tu data mentah. Cikgu tanda, kemudian cikgu kira, lepas tu isi dalam sistem analisis peperiksaan. Okey, bila cikgu isi dalam sistem analisis peperiksaan ni, sistem ini akan mengeluarkan maklumat berkenaan dengan periksa pelajar tu. Dia dapat grade berapa. Okey, grade A berapa. Okey, contohnya cikgu masuk 40 kan, markah awak dapat 40. Lepas tu sistem ni automatik akan detect, okey 40 ni adalah A. Contohnya macam tu. Lepas tu ada berapa A? Ada berapa A? So dalam banyak-banyak A tu, siapa yang paling banyak A? Dalam banyak ramai-ramai pelajar, siapa yang dapat banyak A? Jadi siapa yang dapat banyak A, dia dapat nombor 1. Semua analisis. Sistem yang buat. Dia analisis, kemudian dia olah, kemudian dia susun. Lepas tu awak pun bolehlah akses, tengok, masukkan IC, boleh tengok result awak apabila cikgu dah proses benda tu. Okey, mudah. Tak perlu lagi cikgu tulis dalam buku rekod kemajuan. Macam dulu kena tulis, ada buku kan, ada buku, lepas tu tulis satu persatu, lepas tu kena check balik, ini 40 ni dapat apa D, cikgu kena tulis, lepas tu cikgu kena kira purata markah lah, berapa grade A, berapa grade B dan sebagainya. Okey, lepas tu seterusnya ini adalah perbandingan di antara perubahannya sistem file kepada sistem pangkalan data, iaitu capaian
ke atas data tidak boleh dilakukan serentak dan lambat untuk sistem fail lah. Kemudian keselamatan data tidak terjamin, berlaku pengulangan data seperti yang cikgu bagi tahu tadi, dan perkongsian data adalah terhad. Maknanya kalau sistem ataupun fail ataupun borang yang ditulis di kertas, bila pelajar tu nak pindah borang tersebut, cikgu kena hantar pula kepada sekolah lain. Kalau sampai, kalau tak sampai, kena kutip balik data awal. Tapi kalau sistem pengkalan data ni, data dapat dikongsi oleh semua pihak yang terlibat secara efisien. Maksudnya bila berlakunya perpindahan, sistem APDM tersebut, macam tadi kan sistem maklumat pelajar tu APDM kan. Okey, cikgu akan pindahkan nama pelajar tersebut ke sekolah yang baru dengan menggunakan sistem saja. Jadi maknanya kita transfer je semua data-data pelajar ke sekolah tersebut. Cikgu pilihlah sekolah mana. Okey, dia berpindah ke sekolah mana, so transfer. Jadi sekolah yang baru akan dapat menerima maklumat berkenaan dengan pelajar tersebut. Okey, selain daripada tu, dia boleh menyimpan data yang boleh dicapai oleh semua pihak secara serentak. Maksudnya sekolah ni boleh boleh cari maklumat tentang seseorang ni. Sekolah yang sama yang lain pula nak cari maklumat berkenaan dengan pelajar tersebut juga. Maknanya serentak dia mencari maklumat tersebut. Boleh dicari secara serentak. Kalau gunakan borang, maknanya kalau tak sampai lagi borang dekat sekolah tu, tak boleh lah, tak dapat lah. Dia nak tengok data berkenaan pelajar tersebut. Okey. Tapi dari segi keselamatan, iaitu mempunyai kata laluan yang khusus. Maknanya orang yang nak buka satu sistem, dia perlu didaftarkan dengan satu ID, login dengan password. Okey, kata laluan yang khusus dan sandaran data yang mantap. Okey, kawalan data secara berpusat menjadikan pengulangan data yang sama dapat dielakkan. Maknanya berpusat sistem tu ada dalam nama maklumat pelajar tersebut ada dalam sistem APDM. Jadi tidak akan berlaku pengulangan data. Kemudian data dikongsi yang seperti yang cikgu terang tadilah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah perbandingan Perbandingan sistem fail dan pengkalan data. Okey, seterusnya. Kita akan belajar tentang SQL, iaitu Structured Query Language. Apa yang dimaksudkan dengan SQL ni? Okey, mari kita tengok. SQL adalah bahasa pengatur caraan araf tinggi generasi keempat. Ia mudah digunakan dan ringkas. Okey. Programming lah maknanya. Okey. Kemudian digunakan untuk menyimpan, memanipulasi dan mendapatkan data dari pengkalan data. Maknanya sekarang ni kalau kita nak dapatkan satu sistem data tersebut, programmer akan mencari data menggunakan SQL, pengkalan data. Mencari data dalam pengkalan data menggunakan SQL. Okey, menggunakan sinteks tertentu yang tidak sensitif huruf. Maksudnya boleh guna huruf besar, boleh guna huruf kecil, tak perlu tertinggal koma pun salah. Kan macam Python apa semua dah tak boleh salah sikit, terlebih titik pun tak boleh, error. Tapi SQL tak apa. Okey, contoh dia ni sinteks dia, arahan-arahan dia, select apa, from apa, select apa, where apa, kemudian select apa, order by apa. Jadi
Sinteks-sinteks ini kita akan belajar pada pembelajaran yang seterusnya nanti. Okey. Next. Ini adalah sedikit latihan yang cikgu minta kamu buat dan salin nota. Nota yang cikgu bagi itulah. Sebelum ni yang cikgu terangkan ni. Dan buat latihan dalam buku tulis yang hantar sebelum tak nampak 7 September 7 September nanti cikgu akan edit 7 September tu hari Selasa minggu hadapan. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan boleh hubungi cikgu di talian ini seperti yang awak tahulah, dalam Telegram ataupun WhatsApp, ataupun nak email pun boleh, tuanazian@cddic.edu.my. Tapi senang kita guna WhatsApp sajalah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi dalam topik yang seterusnya, iaitu 4.1.2 itu SQL, insyaAllah. Assalamualaikum.